Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk di dalam majlis ilmu pada petang ini. Moga majlis kita ni dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah asal kita ini akan dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Imam Farid bin Sya'ri dengan pengajian kita, pengajian berkitab Al-Wafi Hadis 40 Imam Nawawi. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Ustaz tak dengar. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak dengar Ustaz. Mic Ustaz tak dengar. Shiratal ladzina an'amta Okay. 'alaihim ghairil Tu dengar. maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Farid dengan segala hormatnya dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wad du'a'i ilal huda wad dilalati 'alal khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dah fahfazhu 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilayh ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min zulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur 'alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah,
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita kesempatan untuk kita sama-sama menadah ilmu, sama-sama kita bermuzakarah ilmu dan menambahkan ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat kita dengan pandangan rahmatnya dan memberikan kita kemudahan dan juga memberikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu sehinggalah nyawa kita dikeluarkan daripada jasad kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala usaha amal kita dalam kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Jadi pada petang ni kita masih lagi dalam perbincangan hadis yang ke-13, iaitu hadis yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kita sampai kepada perkara yang kelima, iaitu muka surat 140. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iaitu dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan setiap muslim agar mendidik dirinya mengasihi kebaikan untuk orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan setiap orang Islam mendidik diri. Mana hadis ni nak mendidik diri kita supaya kita mengasihi, menyukai, seronok kejap. Nak suka untuk orang lain. Maknanya kat sini mengasihi maksud dia menyukai kebaikan untuk orang lain, maksud dia didik diri supaya kita ni bila nampak orang buat kebaikan kita suka. Bila nampak orang dapat kebaikan kita suka. Bila orang menerima kebaikan kita suka, kita sayang dia. Maknanya ada orang yang dapat nikmat lebih daripada kita, iaitu maka kita menyukainya. Sebagaimana kita suka kita dapat kebaikan, macam itulah kita kena didik diri kita supaya kita suka kalau orang lain dapat kebaikan. Orang yang daripada keadaannya yang tak baik berubah jadi baik, maka itu kita kena sayang, kita kena suka pada perkara tersebut. Supaya semua itu menjadi bukti kebenaran iman. Yang mana bila kita ada sifat sedemikian, maka dia akan membukti benarnya iman kita. Membuktikan iman kita sempurna. Membuktikan keimanan kita ni sempurna. Iman ini salah satu sudutnya dia ada dua. Satu, iman dia berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Dan satu lagi ialah berkaitan dengan hak makhluk, hak orang lain. Maknanya kalau kita kita saja yang buat kebaikan tanpa kita inginkan kebaikan terhadap orang lain, maka dia iman tak sempurna, masih separuh daripada keimanan. Jadi bila kita sempurnakan hak orang lain, bila kita menyukai, mana kita mengasihi orang lain, ada sifat
sayang kepada orang Islam yang lain, barulah iman kita sempurna. Maknanya kalau kita suka orang lain dapat kebaikan, itu menunjukkan iman kita benar. Dan juga dan keelokan Islam menjadi bukti eloknya Islam seseorang tersebut. Bila dia tengok dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Dia menyukai apa yang diperolehi oleh saudaranya sebagaimana dia menyukai apa yang diperolehinya. Maka itulah Islam yang sebenar. Maknanya bila ada sifat sedemikian, barulah orang kata, barulah dia punya iman betul dan Islam dia cantik. Seterusnya, agar terbentuk masyarakat yang mulia, apabila setiap daripada orang Islam ada sifat sedemikian, maka akan lahirlah masyarakat mulia. Itulah yang dipanggil masyarakat madani. Apa maksud masyarakat madani? Masyarakat madani ini ialah seperti mana sahabat-sahabat apabila bertemunya Muhajirin dan Ansar, mereka orang Ansar sedia membahagikan harta mereka bagi kepada orang Muhajirin. Sedia untuk orang Muhajirin dapat kebaikan daripada mereka dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Setiap daripada orang Islam merasakan saudaranya berhak untuk dapat apa yang dia dapat. Maka itulah masyarakat madani. Kalau kita rasa kita saja berhak untuk dapat sesuatu kebaikan, orang lain tak berhak untuk dapat kebaikan, dia masih lagi belum capai keelokan Islam. Maknanya tak akan terlahirlah masyarakat madani itu. Jadi akan terbentuk masyarakat mulia, masyarakat yang mana dari sudut amalan mereka hebat dan juga bagaimana pergaulan mereka, muamalat dan muasyarah mereka pun hebat. Kerana apabila setiap individu berhasrat supaya orang lain dapat menikmati kebaikan seperti mana dia merasainya, maka dia akan berbuat baik dan tak akan menyakiti mereka. Bila ada sifat macam tu, maka tak mungkin dia akan menyakiti orang lain. Oleh sebab apa? Menyakiti orang lain itu dia satu sifat yang kontradik. Maknanya sifat yang berlawanan dengan sifat berbuat kebaikan. Bila satu orang suka orang lain buat kebaikan, suka buat kebaikan pada orang lain, maka tak mungkinlah dia akan buat buruk pada orang lain. Maka akan terhindarlah keburukan daripada orang lain. Jadi maka setiap orang akan buat kebaikan dan setiap orang tak akan menyakiti orang lain bila ada sifat tersebut. Pada masa yang sama, masyarakat akan mengasihi dan tidak menyakitinya. Bila kita kasih pada orang lain, kita setiap orang merasakan patut buat kebaikan pada orang lain. Begitu juga, maka orang lain akan buat baik pada dia. Orang lain takkan menyakiti dia. Maka saling berbuat baik antara satu sama lain, maka tidak akan berlakulah saling menyakiti antara satu sama lain. Kata demikianlah timbulnya perasaan kasih sayang di antara seluruh manusia. Maknanya bila jadi macam tu akan tersebarlah kasih sayang di antara manusia, akan datanglah ikhwah yang kuat, persaudaraan yang kuat di kalangan manusia. Akan timbullah Islam itu menjadi satu badan yang kuat. Ini sentiasa berusaha untuk menguatkan antara satu sama lain. Dia tak akan datang sifat apa? Sentiasa menjatuhkan. Bila ada sifat sentiasa menjatuhkan, maka tidak tertegaklah. Tidak akan kuatlah Islam itu. Oleh itu hari ini kita orang Islam, kita kena usaha untuk menguatkan antara satu sama lain. Barulah Islam ni akan dipandang hebat. Barulah Islam ni akan digeruni.
Tapi apabila sesama Islam pun masih ada sifat dendam, masih ada sifat suka menyakiti orang lain, masih ada sifat nak menjatuhkan satu sama lain, maka akan runtuhlah perpaduan Islam itu. Maka Islam tu tidak akan jadi unggul. Islam tidak akan menjadi unggul. Mesti Islam tidak akan menjadi cemerlang. Oleh itu, daripada diri kita sendiri sebenarnya, setiap individu umat Islam mesti ada sifat sentiasa inginkan kebaikan terhadap orang lain. Barulah akan timbul persaudaraan Islam yang kukuh yang menyebabkan akan tertegaknya Islam yang kuat dan akan digeruni oleh musuh. Akan digeruni oleh orang-orang bukan Islam. Kebaikan berkembang di kalangan mereka, kezaliman dan kejahatan akan terhapus. Maknanya akan bila setiap orang ada sifat tu, maka kebaikan demi kebaikan akan tersebar. Kebaikan demi kebaikan akan tersebar. Sentiasa akan ada orang yang membantu satu sama lain. Maka tidak akan timbullah orang-orang miskin yang meminta-minta. Tidak akan timbullah orang-orang jahat. Tidak akan timbullah orang-orang yang akan merampas hak orang lain. Apabila setiap orang ada sifat, setiap orang Islam ada sifat ini. Kata kezaliman dan kejahatan akan terhapus. Takkan ada orang buat zalim pada kita. Tidak akan ada kezaliman yang berlaku di kalangan masyarakat. Dan juga kejahatan tak akan berlaku. Tidak akan berlaku kecurian dan sebagainya. Sebab apa? Setiap orang Islam sentiasa menginginkan kebaikan untuk orang Islam yang lain. Takkan ada sifat dendam. Tidak akan ada sifat apa? Tidak akan ada sifat nak membalas itu. Nak mengambil tindakan. Orang ni buat baik, orang buat buruk, dia nak buat buruk juga pada orang tersebut. Dia orang ni tak nak bagi duit. Dia buat cara-cara macam-macam. Maknanya setiap orang bila dia tak ada fikir maslahat untuk orang lain, maka dia akan buat macam-macam keburukan, kejahatan. Serta urusan-urusan kehidupan menjadi tersusun selagi mana setiap individu merasai kepentingan bersama. Yakni setiap urusan kehidupan akan jadi tersusun, akan jadi cantik. Sebagaimana pada awal ketika mana zaman sahabat. Zaman sahabat. Maknanya antara orang Islam takkan ada tidak ada berlakunya sentiasa memusuhi antara orang Islam yang lain. Kalau ada musuh itu bukan maknanya kat situ di kalangan orang-orang munafik lah sebenarnya. Tapi antara sesama orang Islam yang sempurna, dia tak akan bermusuh dengan orang Islam yang lain. Maknanya dia akan jadi tersusun selagi mana setiap individu merasai kepentingan bersama. Bila ada letak kepentingan umum, maka akan terhindarnya orang yang mementingkan diri. Bila dalam hati, dalam diri kita, buat kita memikirkan kepentingan awam, maka akan terhindarlah seseorang itu daripada mementingkan diri sendiri. Buat sesuatu ikut kehendak diri. Yang mana akan buat ikut suka hati. Jadi akan terhindar daripada perkara-perkara tersebut. Dia akan fikir apa maslahat awam. Apa kepentingan umum yang kalau dia buat orang lain pun dapat manfaat. Merasa riang dengan keriangan mereka, iaitu setiap orang tadi akan jadi apa? Orang ini gembira, kita pun gembira. Kawan saudara kita saudara kita suka, gembira, riang, kita pun akan gembira. Maknanya gembira sama-sama, riang sama-sama, dan turut merasa sakit lantaran kesakitan yang menimpa mereka. Bila satu orang tu sakit, maka akan ada orang yang membantu. Maknanya setiap orang akan merasai kesakitan. Mana bersama-sama akan menjalankan kehidupan bersama-sama.
tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Nabi SAW pernah menegaskan perkara ini ketika baginda SAW bersabda, taral mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim. Dia kata wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Itu kamu akan melihat orang-orang mukmin itu seperti satu badan di dalam berkasih sayang dan juga dalam kecintaan mereka. Orang-orang yang beriman ini, masyarakat yang beriman ini, kamu akan lihat dalam sifat kasih sayang sesama mereka, saling mencintai sesama mereka, akan melihat ianya seperti satu jasad, satu badan. Maksudnya kalau manusia semua satu fikir, semua manusia satu matlamat, dan semua orang Islam semuanya akan bersandarkan kepada maslahat umum, menolak sesuatu yang maslahat yang mementingkan diri. Maknanya ianya akan jadi seperti mana satu badan, satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun, apabila satu anggota merasa kesakitan, mengadu sakit, maka seluruh anggota turut menanggung kesakitan dan sama-sama berjaga malam. Contoh kalau kata tangan sakit, bila tangan sakit, semua anggota lain akan bekerja bagaimana yang sakit tadi akan boleh dirawat. Kaki akan gerak pergi tempat ambil ubat. Kemudian tangan yang satu lagi, kalau kata contoh tangan sakit, tangan satu lagi dia akan letakkan ubat, dia akan sapu ubat, dan mulut akan tolong untuk apa? Untuk memberitahu sakit. Lepas tu, maknanya seluruh anggota dia akan bekerja sama-sama rasa sakit. Sama-sama rasa sakit. Begitulah juga masyarakat Islam yang bersatu, saling berkasih sayang antara satu sama lain, dia seperti mana satu jasad. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihim ajma'in. Rahmatullahi alaihima. Ketika itu Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepada masyarakat mukmin izzah. Ini yang dikatakan tadi. Apabila orang Islam bersatu, apabila orang Islam satu fikir, satu matlamat, sentiasa menginginkan kebaikan antara satu sama lain. Bila datang sifat ini, sifat persaudaraan Islam, maka Allah Ta'ala akan letakkan kemuliaan pada orang Islam. Orang mukmin akan jadi mulia. Allah Ta'ala akan zahirkan kemuliaan orang Islam. Orang akan zahirkan kegerunan terhadap orang kafir. Apabila setiap daripada orang Islam ada sifat ini. Allah Ta'ala akan datangkan izzah, kemuliaan, karamah. Karamah ni kemuliaan juga. Dan kepimpinan dunia. Dan Allah Ta'ala akan bagi kepimpinan dunia. Maknanya seperti mana zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila dakwah digerakkan seluruh dunia. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dunia Islam berada di 2/3. 2/3 dunia telah ditakluki oleh Islam. Jadi maknanya kat situ apabila Islam diamalkan dengan sempurna, Allah Ta'ala letak kemuliaan kepada orang Islam. Allah Ta'ala letak kemuliaan pada orang Islam. Di samping pahala serta balasan yang baik di akhirat kelak. Mana kat dunia ni Allah Ta'ala akan bagi kemuliaan. Allah Ta'ala akan letakkan
kepimpinan kepimpinan kepada orang Islam. Bila orang Islam ada sifat ini, sifat sentiasa menginginkan kebaikan untuk orang lain. Okay. Di samping pahala, ini orang yang buat kebaikan, pasti Allah Ta'ala akan bagi pahala. Dan juga pahala dan balasan yang baik di akhirat kelak, iaitu dengan Allah Ta'ala bagi syurga. Allah Ta'ala akan bagi macam-macam nikmat di akhirat dengan sebab berusaha menyatukan orang Islam. Oleh kerana itu, hari ini kita kena dakwahkan ke perkara ni. Kita kena sampaikan kepada setiap orang Islam. Bukan sahaja dekat di dalam penempatan kita, di rumah-rumah kita, di kawasan tempat tinggal kita, kejiranan kita. Itu semestinya lah kita kena usahakan. Itu juga kita kena usahakan. Untuk apa? Untuk satu kan. Untuk sampaikan perkara ni kepada semua orang Islam. Jadi penting untuk kita jumpa orang Islam, untuk kita sampaikan, untuk kita dakwahkan, supaya apa? Supaya setiap orang Islam ni kembali kepada cara Islam yang sebenar, kepada sifat orang Islam yang sebenar. Masyarakat yang tidak berasaskan keimanan adalah masyarakat individualistik, keakuan yang terkeji. Iaitu apa? Apabila iman dalam hati lemah. Maksudnya apabila iman tidak diusahakan, maka iman dalam hati akan jadi lemah dan tidak sempurna. Maka apabila iman dalam hati ni lemah dan tak sempurna, maka hilanglah dari dalam jiwa perasaan inginkan kebaikan untuk manusia lain. Bila iman kita lemah, maka kita akan datang apa? Sifat penting diri. Bila dalam hati ni lemah iman, maka kita akan datang cinta dunia dalam hati. Bila datang cinta dunia dalam hati, datanglah sifat, macam-macam sifat. Sifat tamak, sifat inginkan segala-galanya. Tak boleh orang lain, tak boleh lebih pada diri kita. Itu sifat-sifat yang akan datang apabila iman kita lemah. Maka bila iman lemah juga, akan datang dalam jiwa kita perasaan tidak akan datang sifat inginkan kebaikan untuk orang lain. Dia akan buat sesuatu untuk kepentingan diri dia sendiri. Dia akan buat sesuatu untuk dapat kepuasan diri dia sendiri. Apa yang berlaku pada orang lain dia tak kisah, dia tak peduli. Janji dia dapat keuntungan, orang lain tu lantak pi. Maknanya orang lain tu tak dapat, itu dia punya pasal. Dia akan datang sifat macam tu. Apabila iman lemah, akan datang cinta dunia, akan datang sifat tamak dan sebagainya. Lantaran itu hasad dengki terus mengambil tempat. Bila dia dah tidak ada sifat inginkan kebaikan untuk orang lain, dia akan datang sifat dengki. Dia akan datang sifat apa? Prasangka buruk. Dia akan sangka buruk terhadap orang lain. Dia akan datang sifat dengki. Tak boleh tengok orang lebih pada dia. Dan lahirlah sikap keakuan dalam masyarakat. Semua akulah yang ni, akulah yang ni, akulah yang terbaik, akulah yang buat semua ni, semua aku buat. Macam tu. Ataupun kata sifat keakuan ni maknanya sifat penting diri. Sifat aku je yang boleh buat, orang lain tak boleh buat. Sifat ni aku je yang berhak, orang lain tak berhak. Itu sifat keakuan dalam masyarakat. Mulalah manusia menjadi serigala. Maka sini akan jadi, mulalah manusia ni jadi macam serigala. Semua benda dia nak. Serigala yang lapar. Semua benda dia nak. Dia tak kisah dah benda tu boleh ke tak boleh, dia langgar je. Benda tu halal ke haram ke, dia langgar je.
Bila apa? Dalam datang sifat pentingkan diri. Ananiyah. Sifat keakuan. Mana akan rosaklah tata kehidupan. Maknanya dia takkan ikut dah. Mana adab apa semua tolak tepi. Yang penting dia dapat kesenangan. Kezaliman berleluasa. Begitu dah juga kezaliman akan berleluasa. Dia sanggup buat apa sahaja asalkan dia dapat apa yang dia nak. Dia akan menyebabkan terpaksa merosakkan orang lain, terpaksa menyakiti orang lain asalkan matlamat dia tercapai. Dia sanggup, dia tak kisah dah, dia terpaksa zalim ke orang pun dia tak kisah. Bila ada sifat ananiyah ni, bila ada sifat cinta dunia, semua benda dia langgar. Maknanya dia ambil hak orang lain, semua bendanya dia rasa semua benda dia boleh buat. Iri hati dan kebencian bergelora. Dia akan datang sifat cemburu yang tak berkesudahan terhadap orang lain, dan dia datang sifat apa? Kebencian yang bergelora. Dia kata dia hati dia sakit je tengok orang buat baik. Hati dia akan jadi dia tak boleh tengok orang buat baik. Dia rasa macam panas je kan. Dia tak boleh diam. Kalau orang tu buat macam ni, orang tu buat baik macam ni, dia rasa macam tak boleh. Kalau kata dia tak boleh tengok orang buat baik, dia pun nak buat baik pun tak ada masalah. Tapi dia tak boleh tengok orang buat kebaikan. Tak boleh tengok orang buat kebaikan. Dia rasa macam tak bagus dia. Kemarahan melata. Sentiasa dia akan ada sifat apa? Sifat marah. Akan datang sifat baran. Dia akan datang stres. Sebab apa? Apabila dia tak dapat apa yang dia nak, dan dia tengok orang lain dapat tapi dia tak dapat. Orang lain dapat tapi dia tak dapat. Dia akan rasa stres. Bila stres, mulalah dia nak marah orang sana, kecam orang sini. Dia akan rasa macam tu. Dia akan rasa semua orang tak bagus. Dia akan marah. Akan datang sifat marah. Ketika itu masyarakat akan ditimpa apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka itu apa? Mereka itu akan jadi makhluk-makhluk itu mati, tidak hidup. Maknanya kat sini mereka itu, masyarakat yang sedemikian akan datang apa? Mereka ni seperti mana makhluk-makhluk yang mati. Hati mereka telah mati. Mereka tidak mengetahui bilakah masing-masing akan dibangkitkan, yakni menerima balasan. Hadis ini juga memberi faedah. Hadis ini juga memberi faedah. Ini yang terakhir dan nombor 7. Ada beberapa faedah yang disebutkan dalam hadis. Antaranya, yang pertama tu ialah galakkan supaya menjinakkan hati-hati manusia dan bekerja membaiki keadaan mereka. Ini macam mana? Ini macam jemaah yang bergerak. Jemaah dakwah. Maknanya kita nak jadi orang, nak supaya masyarakat ni jadi baik, kita perlu dakwah. Kita perlu gerakkan, jinakkan hati-hati mereka. Mana kita tarik mereka kepada kebaikan dengan cara yang telah ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang mana untuk dakwah ni kita nak ajak orang, kita kena bagi, sebagaimana sebelum ni dah cakap, kita nak ajak orang, nak jinakkan orang, kena bagi kelebihan. Kena ceritakan tentang fadilat banyak. Bila orang nampak, orang dengar, orang memahami fadilat, kelebihan-kelebihan setiap amal-amal kebaikan, maka orang akan jinak untuk datang kepada amalan kebaikan. Dan kata bekerja membaiki keadaan mereka, berusaha membaiki keadaan mereka. Kata islahul ahwal, itu memperbaiki keadaan. Nak baiki keadaan bukan kita terus mana daripada keadaan buruk tu dia nak pusing, kata apa nak tukar 180 darjah kan, daripada A nak ke, daripada bawah nak ke atas. Maknanya dia bukan satu benda yang mudah. Jadi perlu dengan dengan peringkat demi peringkat. Jadi sebab tu kena ada usaha bawa mereka, jinakkan mereka dengan agama, baru tarik mereka dah ada keinginan untuk buat amal agama, barulah kita ajarkan mereka agama. Jadi apa maksud dalam ada 3 maqasid. 3 maqasid Nabi SAW dihantar kepada manusia. Setiap Nabi dihantar atas 3 maksud. Yang pertama ialah dakwah, iaitu bawa manusia daripada tidak ada keinginan untuk beriman kepada Allah, tidak ada keinginan untuk buat kebaikan, ubah daripada keadaan tersebut kepada datangkan mereka keinginan. Dakwah ialah untuk dakwah pergi jumpa orang yang tidak ada talab, tidak ada keinginan, usahakan mereka supaya ada talab. Orang yang jauh daripada masjid, kerana apa? Kerana mereka tidak ada keinginan kepada masjid. Mereka ni orang Islam, orang yang namanya Islam, orang yang lahir daripada perut orang Islam. Tetapi kadang-kadang mereka telah tersasar daripada kehidupan Islam yang sebenar. Oleh kerana itu, kadang-kadang mereka tidak ada keinginan pun nak patah balik. Jadi perlulah ada satu kelompok, satu kumpulan, satu jamaah yang pergi jinakkan mereka, pergi bawa mereka, jumpa mereka. Untuk apa? Untuk jinakkan hati-hati mereka, dekatkan mereka dengan amal, dekatkan mereka dengan agama, iaitu dakwahkan mereka sehingga mereka ada keinginan untuk agama, keinginan untuk amal agama. Bila mereka dah ada keinginan untuk amal agama, barulah datang ta'lim. Barulah kita ajar mereka. Kalau kita terus ta'lim, kita ajar mereka hukum hakam, ajar mereka kaifiat, tanpa kita jinakkan mereka, maka mereka tak akan datang pada amal agama. Mereka tak akan datang kepada amalan-amalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Hari ni kita nak orang jadi baik, tapi kita tak pergi jumpa dia, tak jinakkan hati mereka dengan agama, macam mana mereka nak jadi baik? Jadi kat sini hadis ni juga, sebagaimana hadis ni dia kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Antara perkara yang kita suka kalau kalau kita dapat, ialah kita dapat buat amal kebaikan. Tapi hari ni berapa banyak daripada kita yang mementingkan amal diri kita, tapi biarkan orang lain dalam keadaan hanyut dengan dunia. Hari ni kita suka kita dapat buat kebaikan, tapi berapa banyak kita suka orang lain dapat buat kebaikan. Jadi kalau kita ada sifat ini, maka untuk datangkan supaya orang lain dapat buat kebaikan, pertamanya kita kena ajak mereka, dakwah mereka
datangkan kelebihan-kelebihan pada mereka. Dan juga apabila mereka dah rasa mereka ada kepentingan agama, kepentingan untuk amal agama, ada keinginan untuk beramal agama, barulah kita datang, kita ajar mereka agama. Maknanya kena usaha baiki keadaan mereka dahulu. Ini adalah antara perkara yang paling penting yang dibawa dan diusahakan oleh Islam. Ini perkara penting. Hari ni kita nak ada penuhkan masjid. Kita nak orang datang masjid dengan ceramah ilmu agama. Tapi sebanyak mana hari ni kita usaha dekatkan diri kita dengan masyarakat. Dekatkan diri kita jinakkan masyarakat kepada masjid. Apa usaha kita untuk jinakkan masyarakat kepada masjid? Dan kalau sekadar dengan hantar iklan-iklan dan sebagainya, sebenarnya ni tak cukup lagi. Belum cukup lagi. Hari ni kita kena pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu, jumpa orang yang kita rasa perlu untuk kita bawa mereka ke masjid, supaya mereka dapat belajar agama. Jadi mereka bila dah ada keinginan, barulah mereka akan usaha untuk datang masjid. Mereka dah ada keinginan, barulah mereka usaha untuk belajar macam mana nak sembahyang, macam mana nak baca Quran. Sebab tu dakwah ini satu perkara yang paling utama ialah dakwah. Barulah datang selepasnya ta'lim. Barulah dapat ajar. Lepas tu yang kedua ialah sifat yang kedua, matlamat yang kedua ialah ta'lim, iaitu ajarkan manusia agama. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimul kitaba wal hikmah. Dalam surah Al-Baqarah. Iaitu yatlu alaikum ayatina. Yatlu alaikum ayatina. Apa maksud tilawah? Tilawah ini ialah bacakan Al-Quran kepada mereka. Bacakan Al-Quran kepada manusia. Maksud dia apa? Di situlah ulama kata maksud dia ialah dakwah. Dakwah manusia dengan Quran. Dakwah manusia dengan sabda Nabi SAW. Datangkan fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan. Datangkan janji-janji Allah Ta'ala. Datangkan janji-janji Rasul. Beritahu kepada manusia perkara-perkara tersebut. Wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Dan juga yang kedua kat sini dalam ayat ni ditulis yang kedua ialah tazkiyah, sucikan hati mereka daripada kesyirikan. Sucikan hati daripada syirik, daripada sifat-sifat mazmumah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan barulah lepas tu bawa ajar manusia ilmu dan hikmah. Apabila dah ada keinginan, hati dah suci bersih, barulah ilmu akan datang dalam diri manusia. Dan barulah iman, amal akan jadi sempurna. Jadi pertama antara hadis ni juga faedah dia ialah nak menggalakkan kita untuk jinakkan hati-hati manusia dan usaha baiki keadaan mereka. Yang kedua, menghindarkan diri daripada hasad dengki kerana ia tidak wujud bersama dengan kesempurnaan iman. Hasad dengki dengan kesempurnaan iman adalah satu benda yang berlawanan. Oleh itu, untuk datangkan kesempurnaan iman, untuk datangkan sifat menyukakan kebaikan untuk orang lain, maka perlu hindarkan diri daripada hasad dengki. Kalau kita rasa macam dengki je pada satu orang, kita istighfar lah. Kita istighfar. Bila tengok orang lain pada kita, lebih pada kita rasa macam tak sedap hati, kita istighfar. Itu antara bibit-bibit permulaan hasad dengki lah tu. Jadi istighfar banyak-banyak dan supaya kita usaha buat baik dengan orang yang diberikan nikmat. Supaya apa? Supaya hasad dengki itu hilang. Orang yang memiliki sifat hasad tidak suka sekiranya ada orang lain mengatasi atau menyamai dirinya dalam kebaikan. Bahkan mungkin dia berhasrat agar hilang kebaikan tersebut daripada orang tadi, sekalipun kebaikan itu tidak sampai kepadanya. Ini saya dah cerita dah minggu lepas. Maknanya antara perkara penting
Maknanya hilangkan sifat hasad ni dalam diri kita. Okay, yang terakhir ialah iman ini dia bertambah dan berkurang. Iman ini bertambah dan berkurang. Dan sebagaimana dalam hadis Bukhari menyebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Tapi dalam perbahasan iman berkurang ni ialah apa maksud iman bertambah dan berkurang? Ialah perkara yang diimankan itu. Kata mu'man bihi. Yang berkurang dan bertambah itu mu'man bihi. Iaitu perkara yang diimankan dengannya. Iman ni dia sama je. Mana pertambahan iman itu ialah perkara yang kita imankan dengan. Keimanan bertambah dengan sebab ketaatan, iaitu dengan bila kita taat kepada Allah, kita ikut cara Nabi SAW, maka akan akan menjadi kuatlah iman kita. Dan akan berkurangan dengan sebab maksiat. Iman ni akan berkurang dengan sebab kita buat perkara-perkara dosa. Oleh itu, untuk mengatasinya, sentiasalah kita melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan kita banyakkan istighfar supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan iman kita sentiasa kuat, iman sentiasa bertambah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan dapat amalkan dan dapat sampaikan kepada orang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Ada nak buka soalan sikit ke? Kau ada yang nak bertanya? Bolehlah sekejap. Boleh. Boleh. Satu soalan, dua soalan. Silakan jemaah yang nak bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ustaz, kita memang orang kata prihatin. Okey, kita memang baik hati. Contoh baik hati kita bagi orang pinjam apa semua. Tapi saya rasa bila kita dah terlampau banyak memberi Ustaz, kita rasa macam dia ambil kesempatan pula tu Ustaz. Dia macam mana tu kita nak hilangkan perasaan tu Ustaz? Macam mana dia ni kalau kita banyak memberi Buat baik Ustaz. Mama orang tu ambil kesempatan. Contoh Ustaz macam orang ni selalu kesempitan. Okey, kita kesian kat dia. Okeylah kita bagi. Tapi pertama saya selalu buat, okey, ambil lah saya kata, saya sedekah saya kata. Tak apalah, tak payah bayar, sedekah. Jadi masa tu ni hati kita baik nak tolong dia. Tapi bila keadaan dia 2-3 kali, 4 kali, sekejap-sekejap telefon. Jadi saya rasa macam dia ambil kesempatan Ustaz. Jadi perasaan hati kita tu, alamak. Jadi menyampah Ustaz. Macam tu. Tak boleh Ustaz kan, tapi macam itulah saya rasa. Dia ambil kesempatan atas kebaikan kita tu pula Ustaz. Ini orang yang macam tu, satu kita kena apa? Kata apa? Dia kata tadi. Satu, bila kita buat baik kan, buat baik tu satu. Satu lagi, kalau kita rasa macam tak sedap hati, mana kita kena jumpalah orang tu. Mana kita kena jumpa dia. Kenapa dia buat macam tu dan sebagainya. Dan juga paling kurang bagi nasihat lah. Maknanya dia kena faham lah orang mana dia kena faham jangan ambil kesempatan apa. Bila kita benda tu nasihat je lah. Mana kalau kita nak kata apa, lepas pada tu kadang-kadang jelah sifat kita kan. Jadi kalau kita rasa macam tu, kita istighfar je. Saya block dia terus Ustaz.
Astaghfirullahaladzim. Faham Ustaz, faham. Terima kasih Ustaz. Okay. Ada lagi tak nak tanya soalan? Tak ada, kita tutup. Ada? Tadi saya punya suara jelas je. Suara Ustaz macam suara orang batuk. Macam tak ada Jelas suara. Ustaz, tapi Ustaz Serak. batuk Ha, Serak Ustaz. Macam memang susah nak keluar suara. 2-3 hari ni memang kurang sikit. Kan. Ustaz jangan minum air batu. Ustaz minum air suam. Memang tak minum lah, dah berapa hari tak minum. Itulah. Bunyi macam orang susah nak keluar suara tu. Kesian Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, saya nak tanya ni, macam dekat rumah kita kan banyak Al-Quran. Contoh di rumah kita ni ada 20 buah Al-Quran dan Al-Quran yang dibaca hanya 6 buah je sebab kami satu keluarga 6 orang kan. 6 buah Al-Quran tu memang kita selalu baca lah, dan yang lain tu kalau kita tak baca berdosa tak Ustaz? Sebab kadang-kadang saya buat gilir-gilir juga baca Quran tu. Bergilir-gilir lah kan, macam pagi baca Al-Quran ni, petang baca Al-Quran ni. Sebab banyak sangat Al-Quran, banyak saudara mara ataupun sahabat-sahabat dekat online hadiahkan Al-Quran kan. Dan kita pun memang rajin simpan Al-Quran. Tapi ada masanya kita kemas-kemas Al-Quran tu, kita buka-buka, lepas tu kita baca. Kan Ustaz kan? Kalau kita simpan saja, adakah kita berdosa Ustaz? Itu saja saya nak tanya. Terima kasih. Dalam bab simpan Quran ni, dia nak kata dosa tu taklah, tapi dia macam kalau kita tak gunakan, sepatutnya eloklah kita bagi kepada orang yang memerlukan lah. Tapi kalau kata simpan tu tak adalah kata sampai berdosa, cuma dia macam tak memanfaatkan lah. Tapi kalau dia ambil manfaat, baca, tak ada masalah. Dari sudut dosa simpan tu tak adalah, simpan Quran tak dosa. Akhirat saya tanya tak Ustaz? Pasal tak baca dia. Ke kena sedekah je Ustaz? Yang lebih bagus kita hadiahkan ke orang lain lah. Kadang-kadang tu Ustaz kan, kita hadiahkan pada orang lain pun suka juga menyimpan Al-Quran ni. Begitulah saya ada jugalah dengar ada Ustaz kata kalau ada 20 buah Al-Quran tu kita habiskan 1 juzuk, 30 juzuk kita habiskan sebuah Al-Quran kan. Bila dah habis tu kita tukar Al-Quran nombor 2 pula habiskan, dan seterusnya buat begitulah Ustaz sampai bila-bila. Sebab kalau kita bagi dekat orang pun belum tentu orang amalkan, belum tentu orang dapat baca Quran tu kan. Macam itulah Ustaz. Boleh ke Ustaz saya buat macam tu Ustaz? Bergilir-gilir membaca Al-Quran. Pagi saya baca Al-Quran ni, lepas tu tengah hari Al-Quran ni. Kan setiap kali solat kita baca Quran. Cuma kita tentukanlah zuzuk berapa yang kita nak baca. Sayang dah Ustaz sebab saya memang rajin membeli dan bila orang sedekah memang saya ambil. Tapi saya bacalah kan. Macam itulah. Itu tak ada masalah, boleh je buat macam tu. Okey, kita tutup lah Ustaz dah dekat 6.30 dah. Okey dah. Alhamdulillah syukur pada Allah. Kuliah asar kita berjalan lancar. Dengan hadis ke-13, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sesama Islam sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ustaz dah menerangkan dengan panjang lebar tadi. Mesti kita berasa suka bila orang lain benar kebaikan. Buang sifat keakuan ananiah. Hidup bantu-membantu dan bantu menghindarkan kezaliman dan kejahatan juga akan terhapus. Dan hindarkan sikap-sikap buruk seperti yang disyarahkan Ustaz tadi. Moga segala ilmu yang disampaikan Ustaz bermanfaat dan dijadikan pedoman di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat bagi mencapai masyarakat madani. Wallahualam. Kita tangguh pengajian kita hari ini sehingga kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah.
InsyaAllah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah, terima kasih Gemma Nur Iman. Saya mewakili Gemma Nur Iman, mohon ampun dan maaf andai kata dalam ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini, sekalian baik itu daripada Allah. Yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, minum warahmatullahi air asam jawa wabarakatuh. Ustaz. Insyaallah, Power tu. insyaallah.